Aliyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sambung muka surat 73. Perkara yang ketujuh, penaklukan Makkah, Hunain dan Taif. Tajuk besar yang bakal kita bahaskan satu persatu. Pertama sekali adalah peristiwa Fathul Makkah yang disebut Allah terutamanya di dalam surah Al-Fath. Muqaddimah khabar gembira selepas berlangsungnya Hudaibiyah, sebelum sampainya Rasulullah di Madinah. Maka khabar gembira ialah penurunan surah Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina, al-ayah. Itu adalah muqaddimah, signal awal, isyarat awal daripada Allah bahawa Makkah tak lama dah insya-Allah akan dimiliki oleh Rasulullah dan para sahabat, dan paling penting dimiliki oleh Islam. Kerana Makkah selepas Fathul Makkah menjadi kota yang dibersihkan oleh Rasulullah daripada berhala-berhala, terutama di sekeliling Kaabah. Kemudian kita akan bahas peperangan Hunain yang akan kita baca ayatnya. Wa yauma Hunainin idza a'jabatkum, ada ayat dalam surah At-Taubah. Nanti sampai peperangan Hunain kita akan lihat kaitan Fathul Makkah dengan Hunain, kerana puak Hawazin dan Thaqif masih enggan memeluk Islam ketika berlaku Fathul Makkah. Maka keengganan mereka terjemahkan dalam bentuk perang. Sombongnya mereka. Lalu berlakulah peperangan Hunain. Dan tajuk ketiga, Taif. Apa kaitan Hunain dengan Taif? InsyaAllah sampai masa kita akan lihat. Baik, itu tajuk besar, penaklukan Makkah, Hunain dan Taif. Penaklukan Makkah tahun ke-8 Hijrah. Kita akan mula membaca kisah bermulanya apa yang kita sebut pembukaan kota Makkah. Itu lebih sedap, kata ulama, daripada bahasa takluk. Tak adalah salahnya kitab ni, cuma bahasa lebih sedap ialah pembukaan kota Makkah. Itu lebih menarik dan lebih istimewa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak ada salahnya penaklukan, tetapi ulama kata takluk ni nampak macam kasar sangat. Maka guna bahasa lembut, pembukaan kota Makkah. Begitu. Baik.
alasan pembukaan, saya tukar terus, alasan pembukaan Makkah setelah gencatan senjata Hudaibiyah adalah seperti yang disebut oleh Ibnu Ishaq berikut ini. Az-Zuhri menceritakan kepada saya dari Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma. Siapa dia Urwah bin Zubair? Cucu Abu Bakrin. Cucu Abu Bakrin. Dia bukan sahabat, tapi abang dia sahabat. Abang dia Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam suami kepada Asma, menantu Abu Bakar. Zubair bin Al-Awwam adalah 10 sahabat Rasulullah yang dijamin syurga. Masuk senarai nama dia. Baik. Anak dia Abdullah lahir ketika Nabi sampai saja hijrah ke Madinah. Beranak Asma, maka Abdullah lahir, Nabi masih hidup. Maka Abdullah adalah sahabat. Selepas Nabi wafat, lahir pula adik dia, Urwah. Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. Maka Urwah adalah tabi'in. Itu dia cucu Abu Bakrin. Ada yang sahabat, ada yang tabi'in. Cuma haibatnya Urwah adalah salah seorang daripada 7 ahli fiqh Madinah. Di Madinah ada 7 orang ulama besar, ahli fiqh yang haibat. Salah seorangnya Urwah bin Zubair bin Al-Awwam, cucu Abu Bakrin. Dia ada 7 orang aja. Salah seorangnya Urwah, digelar ahli fiqh Madinah yang haibat. Baik. Abdullah abang dia sahabat, maka Abdullah terlibat. Dia mati syahid dalam peperangan menentang Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Ini panjang ceritalah gubernur Makkah itu. Baik. Diceritakan kepada saya, kata Az-Zuhri, menceritakan kepada saya dari Urwah bin Zubair, dari Al-Miswar bin Mukhrimah, dan Marwan bin Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam salah seorang khalifah Bani Umayyah. Marwan bin Al-Hakam adalah imam yang menjadi imam solat jenazah kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah. Di mana Ummu Salamah adalah isteri Nabi yang paling akhir meninggal dunia, dan Khalifah Marwan bin Al-Hakam menjadi imam solat jenazah di Masjidin Nabawi bagi jasad yang mulia Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang menjadi ibu susuan kepada Imam Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala. Imam Hasan adalah anak susuan kepada Ummu Salamah. Imam Hasan adalah tabi'in, bukan sahabat. Baik. Khalifah Marwan bin Al-Hakam, mereka berdua menceritakan kepada Urwah. Keduanya mengatakan perdamaian Hudaibiyah antara lain
sudah menentukan bahawa barang siapa yang ingin masuk ke dalam persekutuan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh sahaja, dan barang siapa ingin masuk ke dalam persekutuan dengan pihak Quraisy juga boleh. Kita nak tengok punca berlaku Fathul Makkah. Kita semua tahu perjanjian Hudaibiyah pada tahun 6 Hijrah, antaranya cease of fire, gencatan senjata 10 tahun tak boleh perang. 10 tahun tak boleh perang. Makanya dalam masa gencatan senjata ni, masing-masing bebaslah. Siapa nak join, nak masuk grup Rasulullah, dipersilakan. Siapa nak masuk dalam kumpulan puak-puak musyrikin pimpinan Abu Sufyan, dipersilakan. Tak ada larangan, tak ada paksaan, bebas. 10 tahun tak ada gaduh, tak ada perang. Siapa nak join, joinlah. Siapa nak masuk PN, masuklah. Contoh, kan? Ada yang dah kena gantung, kena pecah, kan? Nak masuk PH, masuklah. Hang nak masuk PN, masuklah. Tak ada hal punya. Ni demokrasi. Contohlah, zaman Nabi tak ada lah tu. Kita buat contoh. Sebab hari ni sidang parlimen mula. So jumpa tu peluk tu lain macamnya aku tengok. Kan? Peluk tu peluk macam kasih sayang dia lain. So tuan muslimin muslimat, zaman Nabi begitulah. 10 tahun gencatan senjata. So siapa nak join Nabi, join. Siapa nak dengan Abu Sufyan, dipersilakan. Abu Sufyan masih kafir pada waktu itu, belum Islam lagi. Baik. Ketika itu puak Khuza'ah masuk bersekutu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bani Khuza'ah join Rasulullah. Ikat setia dengan Nabi, join Nabi. Dan Bani Bakar dengan pihak Quraisy, perdamaian itu berlangsung sekitar 7 atau 8 bulan selepas daripada Hudaibiyah. Berlaku benda ni. So siapa nak join, joinlah. Maka Bani Khuza'ah join Rasulullah, Bani Bakar join musyrikin Makkah. Tak ada gaduh 10 tahun, cease of fire, tak ada perang. Baik. Kemudian pada malam hari, Bani Bakar menyerang Khuza'ah ketika mereka sedang berada di tempat pengkalan air milik mereka sendiri yang bernama Al-Watir, berdekatan Makkah. Inilah punca awal Fathul Makkah, iaitu puak Bani Bakar bersekutu dengan Abu Sufyan, Quraisy. Bani Khuza'ah bersekutu dengan Rasulullah. So jangan kacau. Tiba-tiba puak Bani Bakar telah menyerang Bani Khuza'ah di suatu tempat namanya Al-Watir, berdekatan dengan kota Makkah. Dan serangan ini adalah pencabulan Hudaibiyah. Ini punca dia. Ini punca nak berlakunya Fathul Makkah. Baik. Beberapa orang dari pihak Khuza'ah telah dibunuh. Habis Nabi kata, Abu Sufyan pun setuju, tak boleh perang 10 tahun. Hormat menghormati.
sekarang geng Abu Sufyan telah membunuh Bani Khuza'ah, sekutu Rasulullah. Sekarang Khuza'ah lari ke Makkah, berlindung kepada keluarga Budail bin Warqa dengan mengadukan perbuatan Quraisy dan Bani Bakar yang telah melanggar perjanjian dengan Rasulullah. Akhirnya puak-puak Khuza'ah setelah sebahagiannya dibunuh, maka sebahagian lagi melarikan diri pergi kepada sebuah keluarga yang agak terkenal pada waktu itu, iaitulah keluarga ini, keluarga Budail bin Warqa, untuk memohon perlindungan dan seterusnya melakukan persiapan untuk mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ini bukan benda kecil, ini adalah pencabulan undang-undang, kerana mereka tahu soal hormat pada undang-undang yang ini sejak zaman Abu Jahal lagi mereka tak reti nak cabul. Itu pula eloknya mereka kalau masuk bulan haram, Muharram, Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, Abu Jahal postpone perang. Hormat bulan haram tu. Itu Abu Jahal. Walau dia kafir masuk neraka, tapi hormat pada perjanjian tu dia buat. Dia tengok nak perang, tengok bulan Muharram, cancel. Dia kata simpan semua senjata, isap okok. Semua pakai isap okok sebulan, simpan senjata. Tak boleh perang sebab hormat kepada bulan-bulan haram. Allahu Akbar. So mereka tahu. Dan Abu Sufyan, lagi kita tengok sikap Abu Sufyan, yang bila dia tahu benda ini telah pun berlaku. Allah. Dan kita akan tengok peranan Abu Bakrin dalam kes ini. Baik. Kemudian pada malam hari, oleh itu Amru bin Salim dari Khuza'ah cepat-cepat pergi ke Madinah, dan apabila beliau sudah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu sedang berada di dalam masjid dengan beberapa orang, diceritakannya apa yang telah terjadi dan beliau meminta pertolongannya. Maka Bani Khuza'ah terus menuju ke Madinah daripada rumah sahabat yang bagi perlindungan tadi. Mereka terus mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang waktu tu Nabi berada di masjid. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, banyak kali kita pesan hidup jangan pisah dengan masjid. Solat berjemaah jangan tinggal. Especially kita muslimin. Muslimat pun boleh. Seperti riwayat isteri Saidina Umar Al-Khattab. Isteri Saidina Umar Maghrib Isya dia akan berjamaah di Masjidin Nabawi. Waktu tu Saidina Umar khalifah. Ada Umar lempang dia, ada Umar tarik rambut dia. Tak. Kenapa? Islam membenarkan dengan syarat isteri minta izin suami. Boleh. Bang, ada kuliah malam ni, saya nak pi masjid Al-Huda Kelang Lama, saya nak dengar kuliah. Abang izin. Suami kena izin. Syarat muslimat tu terjagalah fitnah dia. Mungkin dengan jiran dia, kawan-kawan yang thiqah. Janganlah nanti timbul fitnah, tu tak boleh. So dia pergi. Mengikut hukum, kalau suami tak bagi izin, maka dia tak boleh pergi. Tetapi hukum menyebut suami berdosa.
Tu dia. Kawan tu nak pi masjid, dah tinggal berdua. Larat nak pi tengok muka hang. Hari-hari sampai hapai dah jerawat berapa biji tok laki tu. Nak jugalah keluar rumah pi masjid, bukan nak pi shopping ke mana, pi masjid je pun. Suami kena bagi izin. Suami tak bagi, berdosa. Tu dia hukum. Sebab itu isteri Saidina Umar maghrib isyak je Masjid Nabawi diizinkan oleh Umar. Umar waktu tu khalifah. Pernah seorang sahabat bertembung dengan isteri Umar, balik daripada isyak. Sahabat ni dia marah isteri Umar. Dia kata, hang ni perempuan duk bergaya pergi masjid, semayang di rumah. Nabi tak abak ke? Sebaik-baik solat orang perempuan di rumah, hang tak reti ke? Apa jawab Rahmah isteri Umar? Dia kata, aku malas jawab dah, hampir tanya tok laki aku tu. Lalu sahabat ni jumpa Umar. Umar pun explain, dibenarkan kalau dia nak pergi, tapi sebaik-baik solat dia di rumah. Namun kalau dia nak pergi, ada kuliah, suami pula sibuk, mungkin balik kerja lewat WhatsApp lah, telefon, minta izin, boleh, tak ada hal, tak ada masalah. Cuma kita muslimin dituntut ke masjid. Masjid, madrasah, musolla, surau, masuklah. Sehingga ulama bahas, rajulun lelaki mu'allaqum fil masajid, antara golongan yang duduk di bawah naungan arasy Allah. Nabi kata pada hari kiamat ialah lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Dia syok dengan masjid. Maka kaedah Arab menyebut mukhallafah. Mukhallafah makna di sebaliknya. Maka termasuklah perempuan, bukan lelaki aja. Nabi sebut rajul, lelaki, tetapi termasuklah muslimat yang hati dia syok dengan masjid, suka dengan rumah Allah. Ini hidup kita. Dan ingat tuan-tuan, especially juga muslimat, bahawa Isra bermula masjid, tamatnya masjid. Itulah hidup kita. Jangan tinggalkan rumah Allah. Minal haram ilal aqsa. Minal masjidil haram ilal aqsa. Arab dia biasa sebut haram. Arab dia tak sebut masjidil haram, dia haram aja. Dia macam tu, kita pun dah terbiasa haram. Maknanya masjidil haram. Kalau tuan-tuan nak tahu haram tu, tuan-tuan keluar daripada Masjid Tanaim. Tuan-tuan ambil miqat di Masjid Tanaim, 6 km daripada Makkah nak buat umrah. Itulah miqat terdekat. Tuan-tuan naik teksi ke naik bas sampai Masjid Tanaim, buatlah tahiyatul masjid ke apa, solat sunat ihram. Lepas tu bila keluar, tuan-tuan tengok driver teksi kat luar tu sambil pegang tasbih, dia jerit apa? Haram, 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 haram. Perut ni dia bergoyang. Haram, haram, Pak Arab. Orang Melayu pula, dia baru pi, dia dengar haram, dia kata pi dah, haram apa bendanya. Dia duk ingat haram. Kawan tu habaq haram, Masjidil Haram tu maksud dia. Hang naiklah teksi aku bawa lah pergi Makkah, aku bawa lah pergi Masjidil Haram, hang tawaf lah, hang sa'i, hang tahlul. Depa tak panggil Masjidil Haram, Masjid Haram dah. Depa haram je. Haram, 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 haram. Ada Melayu nakal, jidah, 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 haram jadah, dia kata. Kurang ajak punya Melayu. Itu Melayu ku ajak waloya buruk. Tapi tambah pula jidah, 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 haram jadah. Haram tu makna Masjidil Haram. Begitu. So, permulaan haram, habisnya Al-Aqsa. Itulah hidup. Jangan tinggal masjid, tuan, utamanya muslimin. Jangan tinggal solat berjemaah.
masjid ke, surau ke, musalla ke, termasuklah kata ulama di bawah masjid tu madrasah, musalla, surau. Ada setengah taman dia ada surau, dia nak hidupkan surau dia, sekali-sekala dia main masjid, tak apa, tak ada hal. Tu dia duduk. Maka kita mesti faham, itulah Nabi. Paling besar pengkalan Nabi ialah masjid. Jaranglah di rumah, Nabi masjid. Jumpa sahabat pun di masjid. Itu yang saya pernah sebut, kalau pergi melawat Muzium Madinah, dah tak ada dah, roboh. Dia buat muzium baru. Muzium hak saya pergi itu dah roboh. Hak tuan-tuan pernah masuk dulu, roboh dah, tak ada dah. Saya pergi bulan 9 tahun lepas, roboh dah, tak ada dah muzium tu. Siapa biasa pergi? 2 muzium. Pertama Muzium Asmaul Husna, kedua Muzium Rasulullah. Ada 2 muzium. Dalam Muzium Rasulullah kita boleh tengok satu papan tanda yang besar. Dia tulis dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu. Apa dia? Al-waqtu, itulah waktu-waktu Rasulullah ma'a Nabi bersama dengan para sahabat. Waktu Nabi dengan sahabat, kita pun baca. Waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Paling lama Nabi dengan sahabat ialah lepas subuh. Paling singkat Nabi dengan sahabat lepas isya. Lepas isyak dalam 2-3 minit Nabi jumpa sahabat. Lepas subuh sampai terbit matahari baru bersurai. Tu dia tulis situ. Di mana Nabi jumpa sahabat tu? Di dalam Masjidin Nabawi. Berhimpun tu dalam masjid, bukan kedai kopi. Kita kedai kopi. Kita kopi tiam, tu tempat lepak. Selagi dia tak angkat kerusi, selagi tu tak keluar kedai tu. Tunggu dia angkat kerusi baru nak balik. Rasulullah dalam masjid jumpa sahabat. Begitu. Itulah masa Nabi. Terlalu banyak di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nabi berada di dalam masjid dengan beberapa orang sahabat. Lalu diceritakanlah apa yang telah berlaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, engkau patut ditolong wahai Amru bin Salim. Nabi dengar-dengar tu, Amru bin Salim wakil Khuza'ah yang bersekutu dengan Nabi, maka Nabi kata engkau, maksudnya engkau dan kaum engkau berhak untuk aku bantu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bersiap-siap berangkat menuju Makkah secara sembunyi-sembunyi. Allah. Inilah kisah yang cukup hebat. Sebelum Nabi prepare, Nabi memanggil sahabat dan bermesyuarat. Turut hadir mesyuarat ialah seorang sahabat Nabi, nama dia Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Hatib bin Abi Balta'ah adalah sahabat Nabi yang bertanggungjawab membawa surat Rasulullah kepada Raja Mauqukis, Raja Mesir. Ingat lepas Hudaybiyah Nabi dakwah melalui surat. So untuk ke Mesir Nabi telah utus Hatib bin Abi Balta'ah. Lalu Hatib turut serta dalam mesyuarat, iaitulah mesyuarat prepare untuk kita attack kota Makkah. Allahu Akbar. Selesai mesyuarat, dalam diam-diam Hatib bin Abi Balta'ah, bukan calang-calang sahabat, utusan Nabi ke Raja Mauqukis, Hatib bin Abi Balta'ah
telah menulis surat membocorkan mesyuarat Nabi. Allahu Akbar tuan-tuan. Tulis surat kepada keluarganya di Makkah bahawa Nabi akan masuk. So dia minta ayah dia, mak dia, adik-beradik dia lari cepat. Tuan boleh bayang tak kesalahan Hatib membocor rahsia negara dengan main-main? Dia tulis tu sebab dia sayang family dia, masih kafir. Dia takut ayah dia kena bunuh. Dia ingat Nabi macam mana. Nabi tak buat apa pun. Nabi ampun maafkan, kecuali puak Hawazin. Nanti yang berlaku perang Hunain tu kita akan sembang kemudian. Kita tahu kan Rasulullah macam mana, tapi tak tahulah Hatib. Dia tulis surat, dia kata kami baru habis mesyuarat, ambil tindakan, segera lari, kami akan masuk tawan Makkah. Hatib telah bocor. Oi tuan-tuan, ni bukan mesyuarat JKKK, mesyuarat negara, pengurusi mesyuarat Rasulullah, misi nak ambil Makkah, bukan benda kecil. Hatib gulung surat upah seorang perempuan makcik, yang makcik ni duk sering berulang Makkah Madinah meniaga tempeyek. Makcik ni meniaga, duk berulang, habis stok kan balik Makkah, ambil lah stok tempeyek, kacang, daun ketum ambil bawa jual di Madinah. Hatib kenal makcik ni, duk berulang. Lalu dia upah makcik ni. Kata makcik kenal tak ayah saya sekian-sekian? Kata kenal. Tolong bagi surat ni ke ayah saya. Makcik ni dah ambil upah, dia letak celah sanggul dia. Dan makcik ni pergi. Dia berjalan aja, Jibril sampai. Ya Rasulullah, tahan perempuan itu. Nabi kata, perempuan mana? Perempuan itu sedang bergerak, kata Jibril, membawa surat, membocorkan mesyuaratmu. Nabi kata, siapa tulis? Hatib bin Abi Balta'ah. Terperanjat Nabi. Maka Nabi perintahkan 2 orang pemuda. Kes tu kena ligan cepat. Maka Nabi hantar pemuda Saidina Ali, Miqdad bin Al-Aswad. Nabi kata, hampa 2 orang pacu kuda ligan. 2 orang ni sayap kanan dan sayap kiri dalam perang Badar. Miqdad dan Saidina Ali, dua-dua wing kanan, wing kiri. Memang jenis laju punya. Kejar, tengok makcik tu atas unta dia relax, surat kat sanggul. Ali pun blok. Makcik, pergi mana makcik? Biasa meniaga tempeyek. Macam mana meniaga? Okey. Makcik buat main surat makcik. Makcik kata surat apanya? Orang Perak rupanya. Atas surat apa? Ali kata tu ada di kepala. Ali kata, makcik, tu surat tu buat main. Surat apa bendanya? Kata dia. Makcik, kata Miqdad, beri surat itu atau kami telanjangkan makcik. Itu riwayat ni sahih. Miqdad gempak je lah, bukan nak pergi telanjang betul. Gempak je. Makcik tak bagi, kami telanjangkan makcik lah juga. Oh, dengar telanjang. Kelangkan buat adik. Entah siapa yang baginya. Dia buat hal, Hatib dah upah dia. Kan ada, kata Ali. Saya baik tak kena telanjang. Bagi surat, Ali pacu, makcik tu dilepaskan. Nabi baca, sebelum baca panggil Hatib. Hatib pucat dah. Nabi kata, benarkah engkau yang tulis? Walhal Nabi tahu dah Jibril apa, tapi tabayun tu dia. Kita main sondoi forward, copy paste. Lepas tu berita palsu. Mampuih dah berjuta dah baca. Jaga WhatsApp juga, tapi elok-elok. Rasulullah
tahu Hatib yang tulis. Kenapa? Jibril beritahu. Awak, Jibril nak berdusta. Jibril pernah menipu. Itu malaikat Allah. Maka dia sebut Hatib. Nabi tahu dah. Tapi Nabi pegang surat. Nabi tunjuk. Wahai Hatib, hang tulis ni? Ya. Kenapa? Nabi tanya. Kenapa wahai Hatib? Ya Rasulullah, demi Allah, aku tetap beriman kepada Allah dan Rasul. Aku tidak mengkhianatimu wahai Rasulullah, tetapi sayangku pada keluargaku. Tu ya. Tak ada lain. Sebab aku sayang mak ayah aku takut saat kita masuk rempuh-rempuh qalu orang tua tu. Aku risau hatu, aku sayang kat depa. Tuan-tuan tengoklah sikap Rasulullah. Kalau hukum dunia, Hatib dihukum bunuh kerana membocorkan rahsia kerajaan. Tak boleh tu. Seorang Perdana Menteri diangkat sumpah depan agungnya, dia mesti menyimpan rahsia kerajaan. Termasuk menteri-menteri kabinet, dia mesti menyimpan rahsia kerajaan. Tak boleh nak sembang-sembang suka-suka, tak boleh. Dia ada etika dia. Bocor aja satu kesalahan besar kepada negara, boleh dihukum bunuh. Allahu Akbar, bukan main-main. Ini penyimpan rahsia. Ini cerita mesyuarat nak ambil Makkah, bukan benda kecil. Tiba-tiba Hatib boleh tulis surat membocorkan rahsia, walaupun surat tu tak sampai ke Makkah, tapi tindakan Hatib cukup besar kepada negara Madinah. Tu yang sahabat bingkas bangun, tak guna punya Hatib, depa nak rimbat dah. Sahabat nak rimbat dah, sebab besar salah dia. Apa Nabi kata? Inilah Rasulullah. Nabi kata, kita maafkan dia kerana Hatib adalah ahlu Badar. Itulah ya Allah, ya Tuhan, itulah istimewanya ahlul Badar. Itulah hebatnya mereka yang terlibat dalam perang Badar. Tidakkah Nabi telah bersabda, Allah telah redha kepada seluruh ahlul Badar. Nabi kata maafkan dia. Dia ahlul Badar. Sahabat no problem. Bila Nabi kata maaf, sahabat immediately memaafkan Hatib. Kenapa? Haibatnya ahlul Badar. Kenapa? Sebab perang Badar, perang menentukan hidup mati Islam. Hak 300 lebih melawan tu perang Badar, itulah pembela agama Allah yang dengannya kita dapat Islam hari ini. Bayang, ketika turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, ketika Allah menceritakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah di dalam majlis, maka hendaklah kamu melapangkannya. Dan apabila dikatakan kepadamu, bangunlah untuk berdiri, maka bangunlah kamu. Kenapa turun ayat tu? Ayat tu turun, kata Imam Al-Qurtubi, kata ulama-ulama tafsir, ayat tu turun pada hari Jumaat pagi di kawasan Saqifah, di Pangkin Sufah, di kawasan Ahlus Sufah, dalam Masjid Nabawi. Ini pandangan jumhur. Ayat tu turun hari Jumaat di kawasan Ahlus Sufah dalam Masjid Nabawi, dekat dengan pintu Jibril, babun Jibril. Situlah Pangkin, tempat sahabat Nabi yang miskin lepak dengan Nabi. So satu hari Nabi kuliah. Ni nak cerita Ahlul Badar. Nabi tengah kuliah, adalah space sikit, tiba-tiba datang lewat 4-5 orang.
Antara yang berdiri tu, duk tengok nak masuk, space tu adalah sikit. Tak banyak lah, adalah sikit. Duk diri tengok, lewat sampai Nabi tengah kuliah. Antara yang berdiri itu sahabat bernama Sabit bin Qis. Siapa dia Sabit bin Qis? Ahlul Badar. Nabi tengok aja Sabit bin Qis berdiri, Nabi kata, hang Muhammad, bangun, pergi belakang. Tu dia. Hang bangun, pergi belakang. Munafik waktu tu, puak munafik, tuan-tuan buka dalam tafsir surah Al-Mujadilah ayat 11, puak-puak munafik duk tengok, kata apa Islam lagu ni, dia dah duduk depan biar pi kat dia lah, first come first serve lah, yang ni main lewat duduk lah belakang, ini kawan duduk depan dia suruh belakang. Apa ni? Munafik punya jahat mulut. Sedangkan itu perintah Rasulullah. Wa iza qilan syuzu fansyuzu, kata Allah, bila dikatakan padamu berdiri, maka berdirilah. Nabi kata, Muhammad, bangun, pergi duduk belakang. Sabit bin Qis mari duduk depan. Kenapa? Ahlul Badar. Tu dia hebat Ahlul Badar. Allah. Hatib bin Abi Balta'ah Ahlul Badar. Nabi maafkan dia walaupun kesalahan dia cukup besar, membocorkan rahsia negara, walau surat tu tidak sampai kepada Makkah. Baik, sambung. Bersiap-siap berangkat menuju Makkah secara sembunyi. Beliau berdoa memohon kepada Allah untuk membutakan Quraisy sehingga mereka terkejut dengan tentera Islam yang telah menakluki Makkah. Maksud buta tu bukan buta mata lah, balaghah lah. Maksudnya tak nampak, tak sedar, tiba-tiba Nabi sampai. Begitu. Dan memang dalam Fathul Makkah berlaku kejutan itu. Memang musyrikin Makkah tidak sedar Nabi dah sampai. Allah. Nabi sampai belah pagi setelah Nabi bermalam di sempadan Makkah dalam keadaan mereka tidak bersedia. Itu maksud buta tu, bukan makna buta mata, tapi tak nampak, tak sedar, tiba-tiba Rasulullah sampai. Kalau istilah lah kita kata ambush lah, begitu. Sampai dah Nabi, tak ada nak buat apa. Baik. Sementara itu orang-orang Quraisy khawatir kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang telah terjadi di pihak Rasulullah. Nabi dah get ready. Di pihak musyrikin, depa duk sangka, depa duk menyembang, dia kata, "Weh, kalau Muhammad tahu ni Bani Bakar dah bunuh Bani Khuza'ah, mampu ke?" Depa tak tahu, Nabi dah tahu. Depa duk sembang kedai kopi. Mereka rasa satu macam ni, kalau Muhammad tahu mampu kita ni. Kita dah cabul perjanjian, kita dah langgar Hudaibiyah. Mereka menyembang di kota Makkah. Mereka sangka Nabi tidak tahu perbuatan Bani Bakar terhadap Bani Khuza'ah. Baik. Maka Abu Sufyan keluar dari Makkah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, maka kerisauan itu semacam ditamatkan dengan Abu Sufyan mengambil satu keputusan, baiklah aku jumpa Muhammad. Dia kata, tak apa, aku jumpa Muhammad, jumpa Rasulullah, aku jumpa dia, aku nak bincang tengok macam mana. Dia mengambil tanggungjawab di atas kekhawatiran musyrikin Makkah ketika Bani Bakar telah membunuh Bani Khuza'ah. Walaupun tidak dibunuh semua, yang penting ialah pencabulan pada Hudaibiyah. Itu yang Nabi cukup marah. Itulah penyebab Fathul Makkah. Baik. Lalu berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, perkuatkanlah perjanjian itu dan panjangkanlah kami waktunya." Minta tempoh lagi. Kira mudah cerita, nak buat gimana, benda dah berlaku, begitulah. So kami minta tempoh panjang lagi lah, tak salah.
hang naik angin ke marah. Lebih kurang begitulah maksud Abu Sufyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, engkau datang kemari hanya kerana itu? Apakah ada kejadian di sana sebelum engkau kemari? Nabi buat-buat tak tahu. Wah, Nabi tahu dah. Bani Khuza'ah dah report kat Nabi. So Nabi tanya, wah, Amai ni ada benda penting ke? Ada hal penting ke? Makkah dah bubar parlimen ke apakah? Sajalah Nabi tanya. Wah, Nabi tahu dah. Nabi tahu dah. Nabi tanya apa hal? Apa yang terjadi? Saja Nabi tanya kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan berkata, kami berlindung kepada Allah. Kami tetap dalam perjanjian dan kita sudah berdamai di Hudaibiyah. Kami tidak merubah dan tidak mengganti. Maka beliau berangkat dari hadapan Nabi untuk menemui para sahabat. Dia abad kat Nabi, kami tak ubah ya wahai Muhammad. Kami tak ubah perjanjian tu. Kami tak rongkai. Wah, Nabi tahu dah apa yang sudah terjadi. So dia jumpa Nabi dulu untuk mengharapkan Nabi supaya nanti bila Nabi dah tahu, Nabi akan macam cool down lah atas peristiwa ni. Dia tak tahu dah Nabi dah mesyuarat untuk mengambil kota Makkah. Baik. Abu Bakrin dan Abu Sufyan. Kita tengok peranan Abu Bakrin. Abu Sufyan meminta Abu Bakrin untuk memperbaharui kontrak perjanjian dan memperpanjangkan waktunya. Maka Abu Bakrin berkata, Abu Sufyan tengok Nabi tak layan. Nabi tak layan. Ngikut riwayat, dia jumpa Umar. Umar nak tabuh dah. Mengikut riwayat dalam sebuah kitab yang lain, dia terjumpa Umar. Sebelum dia jumpa, dia terjumpa Umar. Umar buat apa ni? Kapiak buat apa? Kata nak jumpa, nak bincang. Bincang? Ku cincang. Baru tahu. Yang kata Umar. Dia tak peduli. Umar tahu dah. Daripada mesyuarat. Ngikut riwayat, dia terjumpa Umar. Orang yang dia tak mau nak jumpa, terjumpa juga. Nasib baik tak makan penampak. Abu Sufyan. Maka dia jumpa Abu Bakrin, dia minta rayu. Dia kata panjangkanlah kontrak, perbaharuilah perjanjian. Sebab dia tahu Abu Bakrin dengan Nabi ni dia tahu. Rapat. Lau kuntu muttakhizan khalilan lattaba'tu Abu Bakr. Kalaulah Allah izinkan, kata Nabi, aku menjadikan orang sebagai kekasih, maka aku ambil Abu Bakrin menjadi kekasih aku. Nabi sebut hadis At-Tirmizi. Nak sebut Nabi dengan Abu Bakrin punya kamceng, punya rapat, maka Abu Sufyan menyadarinya. Maka dia minta begitu. Abu Bakrin berkata, perlindunganku pada perlindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, sekiranya aku menemukan semut untuk memerangi kamu, nescaya aku akan meminta bantuan semut itu. Allah, Allah, Allah. Silap dia. Dia jumpa Abu Bakrin. Abu Bakrin kata, kalaulah saat lagi aku jumpa semut, semut tu aku minta tolong kat dia supaya perangi engkau, aku akan buat. Faham tu ucapan Abu Bakrin? Makna tak ada reverse gear, tak ada dah. Hang tunggu lah. Anda cabul perjanjian. Nabi cukup pantang cabul-cabul perjanjian. Nabi manusia yang ajar kita pegang dengan perjanjian. Bagaimana? Kata Abu Bakrin, kalau aku sembang dengan semut, minta tolong dengan semut attack kamu, aku suruh, aku minta tolong semut itu. Begitu penegasan Abu Bakrin. Di situ, di sini terlihat kecerdikan dan pengalaman politik Abu Bakrin. Kemudian terlihat pula keimanan kuat akan kebenaran, dan beliau menyatakan di hadapan Abu Sufyan tanpa takut bahawa beliau siap memerangi Quraisy
dengan segala sesuatu yang memungkinkan, bahkan sekiranya beliau menemukan semut untuk memerangi Quraisy, nescaya beliau akan meminta bantuan kepada semut itu. Begitu ketegasan. Hang cabur perjanjian, hang bagi Nabi aku sakit hati, kami tak berganjak. Tak ada. Kami dah mesyuarat siap. Dia tak habak lah tu. Tapi nak habak, kami dah ready. Hang tunggu lah. Baik. Antara Aisyah dan Abu Bakar, kita cuba habiskan. Abu Bakrin radhiyallahu anhu menemui Aisyah yang sedang mengayak ataupun menyaring gandum, sedang ayak gandum tepung, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh Aisyah untuk menyembunyikan perkara itu. Yakni persoalan mesyuarat di peringkat awal tu begitulah, untuk attack kota Makkah, dan Abu Bakrin pun tahu. Cumanya Rasulullah minta Aisyah tutup mulut dulu. Tutup mulut dulu, jangan duk heboh walaupun pada ayah sendiri. Walhal Abu Bakrin dah duk dah mesyuarat, tahu dah, tetapi Nabi suruh Aisyah tutup mulut, jangan duk heboh sangat. Baik, sebab benda ni benda besar. Abu Bakrin berkata kepadanya, wahai puteriku, mengapa engkau membuat makanan ini? Dia tengok pelik. Sebab buat makan tu banyak, macam Nabi suruh buat bekal. Nabi nak pergi, makna buat bekalan lebih sikit, nak pergi untuk Fathul Makkah. Abu Bakrin cuma tak tahu bila nak pergi. Tu ya. Mesyuarat dah nak pergi, tapi bila? Wallahu a'lam. Yang tahu siapa? Aisyah ya. Aisyah tahu. Dan Aisyah di arah Nabi buat makanan lebih sikit. Lalu ditanya, kenapa buat makanan ini? Aisyah diam, tidak menjawab. Abu Bakrin berkata, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berperang? Aisyah tetap diam. Ini Nabi nak pergi perang ni. Saya tahu dah. Tentulah isteri dia yang akan prepare. Tentulah, sebab tu suami dia. Tentulah isteri-isteri Nabi akan prepare untuk Rasulullah. So tanya, Nabi nak pergi perang lah? Aisyah diam, tak jawab. Baik. Abu Bakrin berkata, barangkali beliau ingin menyerang Rom, nak attack Rom. Nanti Rom akan diserang walaupun Rom tak datang. Nama dia perang Tabuk. Itulah lah sebelum Nabi wafat. Walaupun Rom tak datang, itu perang lawan Rom, perang Tabuk. Walaupun Rom tidak turn up, Rom tidak datang dalam perang Tabuk. Adakah dia nak attack Rom? Kata Abu Bakrin. Aisyah tetap diam membisu. Diam, tak apa-apa. Abu Bakrin berkata, barangkali beliau ingin menyerang penduduk Najd. Penduduk Najd ada yang kurang ajar, ada yang biadab. Sebab itu bila Nabi wafat, ramai Nabi palsu di kalangan Najd. Puak-puak yang mengaku jadi Nabi, banyak daripada penduduk Najd yang diperangi oleh Abu Bakrin dalam peperangan, yang menyebabkan majoriti hampir 70 para hufaz mati syahid dalam peperangan Yamamah, menyebabkan punca Al-Quran ditulis, dibukukan. Kes itulah perang Yamamah, perang menentang nabi-nabi palsu, dan majoritinya daripada Najd. Baik. Adakah Nabi nak attack Najd? Aisyah tetap diam. Abu Bakrin berkata, barangkali beliau ingin menyerang Quraisy. Nak pergi attack Quraisy kot. Dah Rom tidak, diam. Najd diam. Tanya nak pergi perang pun diam. Barangkali nak attack Quraisy. Sebab mesyuarat begitulah. Aisyah tetap diam, menyimpan rahsia. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakrin berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah engkau ingin menempuh suatu jalan keluar? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya,
Abu Bakrin tanya, nak musafir ke? Nak keluar Madinah ke? Nabi kata, na'am, ya. Baik. Abu Bakrin berkata, barangkali engkau ingin menyerang Rom. Nabi menjawab, tidak. Nak attack Rom ke? Tak. Abu Bakrin bertanya, apakah engkau ingin menyerang penduduk Najd? Nabi SAW menjawab, tidak. Rom tidak, Najd tidak. Abu Bakrin bertanya, barangkali engkau ingin menyerang Quraisy? Nabi SAW menjawab, ya. Itulah Rasulullah. Dengan Abu Bakrin ni, dia tak ada sembunyi apa. Abah tu. Walaupun Aisyah diam, tak mau abah sebab Nabi suruh. Tapi bila Abu Bakrin tanya, Rasulullah jawab terus. Tadi Aisyah diam, nak attack Quraisy ke? Diam Aisyah. Main dengan pak mentua dia jawab lalu. Ayah mentua tanya, nak attack Quraisy ke? Ya. Apatah lagi dia dengan Abu Bakrin, ya Allah. Rasulullah dengan Abu Bakrin tak tahu nak apa. Habat, Masya Allah, haibat. Lalu Abu Bakrin berkata, wahai Rasulullah, kita habiskan. Bukankah ada perjanjian antara engkau dan mereka? Nabi SAW berkata, apakah engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat dengan Bani Ka'ab? Bani Ka'ab juga sekutu dengan Bani Khuza'ah. So, attack Bani Khuza'ah sama macam attack Bani Ka'ab. Begitu line current dia tu. Maka Abu Bakar tahu. Cuma Nabi bertanya, awak tak tahu dah ke? Nabi tahu. Abu Bakrin tahu apa yang mereka dah buat pada Bani Ka'ab. Nabi sebut Bani Ka'ab kerana kata ulama di situ juga ada hubungan dengan Rasulullah. Baik. Di sini Abu Bakrin menerima Nabi SAW dan mempersiapkan dirinya untuk bergabung dengan Nabi SAW dalam misi besar ini yang berangkat bersama Rasulullah. Dalam misi ini adalah Muhajirin dan Ansar, tidak seorang pun yang ketinggalan dari mereka, kerana kurnia besar yang diperolehi Abu Bakrin dalam penaklukan Makkah adalah Islam ayahnya Abu Quhafah. Allah. Nabi kata siap. Perjalanan hampir 15 hari mengikut riwayat. Tidak ada seorang pun yang ketinggalan, kecuali beberapa orang yang Nabi suruh stay back di Madinah untuk urusan pentadbiran dan sebagainya. The rest yang lain semua jalan tinggalkan Madinah. Itulah 10,000 tentera Islam yang akhirnya bergabung dengan 2,000 tentera Abu Sufyan yang masuk Islam, dan 12,000 tentera inilah akhirnya bertempur, yang kita akan tengok nanti dalam peperangan Hunain, dan kita akan tengok ada ayat dia bagaimana Allah menghukum sahabat di dalam peperangan Hunain. Ini mukadimah dia. Maka semua pergi, dan kata penulis kitab bahawa tidak adalah hadiah paling istimewa buat Abu Bakrin dalam Fathul Makkah ialah Islam ayahnya Abu Quhafah, yang kita dah baca kan 2-3 bulan lepas. Sampai Abu Quhafah tua dah. Abu Quhafah ayah dia tua dah. Sedih Abu Bakrin tengok. Lalu Abu Quhafah nak dibawa berjumpa Nabi. Tiba-tiba Nabi sendiri pergi. Itu dia akhlak Nabi. Nabi sendiri pergi. Lalu waktu Nabi pergi jumpa Abu Quhafah, itu yang keluar hadis, bukan di kalangan kita mereka yang tidak menghormati orang tua. Datang hadis tu, bukan di kalangan kita mereka yang tidak mengasihi kanak-kanak. Keluar hadis tu. Bila Nabi pergi kepada Abu Quhafah, Nabi kata bukan di kalangan kita orang yang tak hormat orang tua. Seorang tua dihormati kerana ilmunya, dihormat seseorang kerana ilmunya, dihormat kerana umurnya, tuanya, dia lebih hidup dulu daripada kita, dihormati.
Maka datang hadis tu ketika Nabi sendiri pergi bertemu Abu Quhafah yang mengikut riwayat telah hampir buta matanya kerana terlalu tua. Maka Abu Bakrin nak papah dia, Nabi pergi dan Islam Abu Quhafah. Dan itulah hadiah paling istimewa buat Abdullah bin Abu Quhafah ataupun Abu Bakrin. Kan nama dia Abdullah, itulah Abu Bakrin. Apa hadiah dia? Ayah dia Islam di dalam Fathul Makkah. Itulah yang paling dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. B, pada peperangan Hunain. InsyaAllah bulan depan sebelum kita break untuk Ramadan Al-Mubarak, kita akan bahas satu lagi tajuk kecil B, pada peperangan Hunain. Kita akan tengok dan kita akan baca ayat-ayat tentang peperangan Hunain dan bagaimana pengajaran yang boleh kita ambil daripada peperangan Hunain. Kemudian kita akan melihat dalam peristiwa di Taif. Mungkin Taif tu mungkin lepas hari raya lah, insya-Allah. Sebulan depan kita bahas peperangan Hunain. Wallahu a'lam. Kita nak lancar derma malam ni untuk lajnah kebajikan pas kawasan untuk membeli 4x4 4 wheel drive. Untuk beli 4 wheel drive kita lancar derma infak malam ni macam biasa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi